Alhamdulillah, saya panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada hari ini dapat bersama-sama dengan kepimpinan Parti Islam se-Malaysia dan Kerajaan Negeri Kelantan untuk merayakan dan meraihkan suatu majlis yang amat bersejarah dan amat penting, iaitu sambutan 32 tahun PAS mentadbir Negeri Kelantan, pentadbiran PAS bersama Islam ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana Yang Amat Berhormat Menteri Besar sudi menjemput saya dan rasa bertuah dapat hadir dalam satu perhimpunan yang amat besar pada malam ini. Tentulah saya merasa cukup bangga kerana pentadbiran kerajaan negeri sudah pun melangkau usia mungkin hari ini lebih daripada 32 tahun. Satu tempoh masa yang amat panjang. 3 dasawarta ataupun 3 dekad, bukan satu jangka waktu yang pendek. Tentu ada sesuatu yang agak istimewa bagaimana kerajaan negeri Kelantan yang dipimpin oleh Parti Islam se-Malaysia PAS ini dapat bertahan dengan begitu lama. Tetapi penting dalam tempoh selama itu PAS telah pun dapat menunjukkan bahawa dia dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam mentadbirkan sebuah negeri yang cukup penting ini, yang pernah juga disebutkan sebagai Serambi Mekah ini. Jadi ini suatu yang amat kita banggakan. Dan tentu dalam satu tempoh yang sebegitu panjang, rakyat negeri Kelantan telah pun dapat menikmati banyak kemajuan-kemajuannya. Baik dari segi kemajuan pembangunan jasmani dengan pembangunan ekonomi, fizikal, infrastruktur, dan lain-lain lagi, dan juga pembangunan rohani yang tentunya amat ditekankan bagaimana yang telah pun disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan juga Timbalan Menteri Besar sebentar tadi. Sebab itu pencapaian ini mesti direkodkan sebagai satu sejarah. Dan ini suatu yang boleh kita ikuti sebagai satu contoh bagaimana atas nawa itu dan niat kita yang satu ini, maka sebuah negeri ini telah pun dapat mencapai banyak kemajuan-kemajuannya. Oleh sebab itu pada hari ini saya nak menyebutkan bukan soal apa yang telah pun tercapai selama 30 tahun itu. Rekodnya cemerlang. Bukan saja tayyib, tapi tayyib jiddan. Faham? Terbaik, best. Yang juga penting ialah bagaimana kita melihat ke hadapan supaya pentadbiran kerajaan PAS ini bukan saja kekal untuk jangka masa ke hari ini saja, tetapi tempoh-tempoh yang akan datang. Doa saya kau boleh 30 tahun ataupun 60 tahun, selama mana yang kita mampu untuk mentadbirkan dan menjadikan Kelantan sebagai teras antara pembangunan negara yang boleh kita iktiraf di masa-masa yang akan datang. Tetapi bagaimana biasa, sebuah negeri sahaja mungkin tidak boleh mampu dengan hasil khazanah yang ada, yang telah pun dikumpul, mungkin boleh membantu setakat mana yang biasa telah pun kita bantu. Yang penting dalam soal sebegini ialah bagaimana hubungan kerjasama antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan yang nak kita jalinkan.
Ini maudhu' yang saya nak sentuh sedikit. Mungkin masa saya tidak sampai ke waktu subuh. Singkat pasal apa ni, yang penting ialah pidato daripada Tok Guru kita sendiri. Tetapi sebagai pengurusi Perikatan Nasional yang telah pun diamanahkan oleh Tok Guru sendiri untuk meneraju pentadbiran negara waktu saya terpilih sebagai Perdana Menteri, terima kasih pada Tan Sri, kerana Tan Sri lah yang mencadangkan saya jadi Perdana Menteri waktu mana kita beralih dalam keadaan masa yang lepas, lebih 2 tahun yang lepas. Bagaimana kita nak merangka soal masa depan kita? Sebab itu dalam soal nak membangunkan sebuah negeri, saya ada sedikit pengalaman sebagai Menteri Besar Negeri Johor. Setakat upaya yang ada di peringkat negeri saja boleh, tetapi tak memadai kalau ia tidak didokong dan disokong bersama oleh kerajaan persekutuan. Bukan setakat kerajaan persekutuan, tetapi kerajaan persekutuan yang sealiran dan sehaluan, satu hati, satu jiwa yang sama dengan pihak kerajaan negeri. Mana kalau Kelantan ditadbirkan oleh PAS yang juga dalam Perikatan Nasional, maka niat dan nawaitu saya supaya kerajaan pusat juga yang akan datang ni ditadbirkan oleh kerajaan yang sehaluan, kerajaan Perikatan Nasional, insya-Allah. Sekarang ni waktu saya berucap, kita sedang membuat persiapan nak menghadapi pilihan raya umum. Kami dalam Perikatan Nasional semuanya tak bersetuju diadakan waktu sekarang. Tengok. Nah, nampak ni. Doa saya tak banjir lah kat sini. Ataupun di mana-mana tempat. Kami tak setuju bukan kerana takut dalam pilihan raya. Tengok kalau PAS Kelantan ni dah macam jamin menang dah. Hak menang dah. Menang dah. InsyaAllah. Tetapi kerana nak mengelakkan, di waktu ini kalau diadakan pilihan raya, memang pun diadakan pilihan raya, akan kita hadapi zaman tengkujuh. Waktu saya jadi timbalan Perdana Menteri, Menteri Besar pun masih ada di sini, Kelantan menghadapi satu musibah banjir yang terbesar. Hampir lebih 200,000 rakyat di Kelantan terpaksa dipindahkan. Hak jambatan-jambatan anda kat Kuala Kerai pun hanyut dimasuk dalam sungai. Rumah-rumah yang hanyut, nyawa manusia yang banyak terkorban. Waktu itu saya di sebelah mana, Pak? Tapi kerana itu musibah, kami bentuk jawatan kuasa bersama. Tok Menteri Besar yang masih ada di sini kan Tok Pa. Tok Pa Duk UMNO tu zaman jahiliah dulu. Sekarang ni tak lagi jahil. Sama dengan Tok Guru bentuk jawatan kuasa bersama, macam mana nak bantu dan bela nasib orang Kelantan selain negeri lain supaya keadaannya akan lebih baik. Saya fikir mengambil masa yang begitu lama, tak tahu berapa tahun, sampai hari ini pun masih tak selesai. Jadi sebab itu kita tidak mahu kalau boleh dielakkan, tetapi kerana UMNO kata dia nak pilihan raya, Perdana Menteri jumpa agung-agung perkenan, kita nak buat macam mana? Kita hadap saja pilihan raya ni. Dan saya nak minta supaya walau situasi keadaan bagaimana sekalipun, hak tak suka ke waktu pilihan raya yang dia ada waktu banjir ni, keluar beramai-ramai. Boleh tak? Keluar beramai-ramai, duk pangkoh siapa? Kalau di Kelantan ni kata pakai PAS. Kami dalam mesyuarat bawah ni kata, okey Kelantan pakai simbol PAS, tak apa. Jamin menang punya. Benar tak? Tak apa. Hak calon bersatu kalau ada di Kelantan ni, Tok Pa ke Ikmal, masuk bertanding pakai bendera PAS. Pakoh dia. Jangan tak pakoh dia. Saya pasal masuk Kota Baru ni, hak cakap pasal Kelantan lebih daripada Menteri Besar dia. Pasal nak pahal, jangan tak pahal. Saya nak menjawabkan ini penting. Kerana saudara,
Dalam keadaan sekarang ni kita tahu negara kita berhadapan dengan satu masalah yang cukup besar. Ya, kita doakan negara kita ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang itu juga kita doa untuk Kelantan pun sama juga. Tapi situasi negara di waktu ini amat sukar. Sukarnya ialah kerana selepas kita berhadapan dengan pandemik COVID, kalau tak kerana usaha Kerajaan Perikatan Nasional, dahulu saudara tak boleh berhimpun di sini malam ni, betul tak? Tapi kerana doa kita dan Allah izinkan, kita sudah selamat di sini. Tak ada pakai mask pun dekat sini. Tak ada. Siapa kena COVID, angkat tangan. Saya kena COVID juga. Tapi Alhamdulillah sihat. Boleh balik bekerja seperti sekarang ini. Ya, oleh sebab itu kita nak supaya dalam satu keadaan manapun kita mesti berupaya membentuk kerajaan yang baik. Kerana situasi kerajaan yang lepas, apalagi waktu mana UMNO mentadbirkan negara sudah cukup rosak. Saya tak payah cerita banyak sangat tentang kebobrokannya dengan pelbagai-bagai salah lakunya, salah guna kuasanya, penyelewengannya, rasuahnya, dengan kluster mahkamahnya, turun naik mahkamah yang belum halas sampai hari ini pun. Apakah kita mau menyerahkan kuasa pada kumpulan-kumpulan yang melakukan kemungkaran sebegini? Jawapannya memang tidak. Tetapi kalau kita tidak melakukan amanah dan tanggungjawab kita untuk pikul tugas waktu sekarang dan menentukan kita mencapai kemenangan dan menyelamatkan negara kita daripada jatuh ke satu lurah yang dalam dan tak boleh bangkit lagi, inilah masanya. Bukan saja di Kelantan, di seluruh negara. Untuk tolak Barisan Nasional, tolak Pakatan Harapan yang memang tak guna. Selama 22 tahun saya duduk sama dia, tapi saya tak boleh lama-lama di sana. Kita tinggalkan. Akhirnya Allah kata, kamu bersama-sama dengan PAS. Malam ini saya sepentas dengan Tok Guru dan Tuan bersama dengan PAS. Alhamdulillah, saya rasa bangga, rasa aman dan selamat. Sebab itu kita membangun bersama Islam. Jadi sebab itu kita nak supaya waktu ini yang penting ialah penentuan kita supaya kita dapat meyakinkan pada rakyat kenapa kita harus sokong PAS di Kelantan yang mewakili Perikatan Nasional dan juga di negeri-negeri lain Perikatan Nasional. Tidak lain ialah untuk menyelamatkan keadaan. Bukan setakat menyelamatkan saja. Saya tahu waktu saya jadi Perdana Menteri hanya setakat 17 bulan. Ancaman COVID melanda luar biasa. Saya kata jangan keluar ke mana-mana. Duduk saja di rumah diam-diam. Jangan ke sana, jangan kemari. Jangan ke sana, jangan kemari. Budak-budak muda dah gunakan ini sebagai lagu rap. Faham lagu rap? Dia suka lagu-lagu sebegitu. Pasal kalau keluar kita tidak selamat diancam oleh penyakit COVID-19. Selama tempoh 17 bulan kita mentadbirkan negara. Alhamdulillah atas usaha kita bersama-sama, negara sudah agak terselamat daripada wabak itu setakat pada hari ini. Tapi belum selesai. Tetapi kesan daripada masalah itu ialah masalah kehidupan kita. About our life. Kehidupan kita belum pulih. Waktu berlaku COVID ini, hampir tambahan 400,000 lagi ketua isi rumah dalam negara kita menjadi miskin. Kalau dulunya katakan ada 40% B40, bottom 40 itu dikatakan miskin, hari ini sudah naik ke 60%. Bermakna setiap 10 rakyat di negara kita, 6 orang sudah jatuh miskin. Percaya tak? Saya nak tanya di depan saya, berapa di sini yang pendapatannya 4,000 sebulan? Angkat tangan. 4,000 ringgit. Angkatlah kalau ada. Dia kalau 4,000 ke bawah tu dianggap sudah miskin. Kalau 2,000 lagi miskin. Kalau 1,000 papa ke dana. Sebenarnya begitu. Jadi sebab itu
untuk pilihan raya ini membentuk kerajaan yang akan datang. Ini penting. Kerajaan yang nak dibentuk mesti ada kepimpinan yang beramanah. Mesti yang bertanggungjawab. Mesti prihatin tentang nasib rakyat. Mesti tidak rasuah dan tidak korup. Mesti tidak salah guna kuasa. Tetapi yang penting dia mesti pandai dan bijaksana mentadbirkan negara. Saya fikir kita Perikatan Nasional dan PAS bersama-sama tahu bagaimana nak mentadbirkan negara. Kita tak curi, wallahi, walau sesin pun, kerana ini haram hukumnya. Betul? Yang di sebelah sana tu, berapa yang dia curi? Ribuan juta wang rakyat telah pun dirampok, kata orang Indonesia. Dicuri oleh mereka. Kita tidak akan lakukan. Kita mesti bersikap amanah. Tapi saya nak nyatakan ringkas saja. Tindakan yang Kerajaan Perikatan Nasional akan lakukan, insya-Allah, waktu mana selesai pilihan raya 19 bulan diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya bahawa Perikatan Nasional sudah mempunyai sejumlah kursi yang cukup untuk membentuk kerajaan. Berapa kursi nak bentuk kerajaan? Tanya Datuk Taqiyuddin. 112 kursi. Minimal 112 kursi. Kalaulah pada malam itu pengurusi SPR telefon pada Tok Guru dan saya, sudah cukup, boleh umum, boleh bentuk kerajaan. Pertama yang kita akan buat bukan saja angkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Agong, membentuk jemaah menteri. Apa yang harus kita buat dalam mesyuarat jemaah menteri yang pertama? Siapa boleh jawab? RM10. Kita akan bincang pertama bagaimana kerajaan yang baru ditadbirkan ini menguruskan masalah rakyat. Bukan soal bagaimana nak bebaskan diri pada mahkamah. Betul? No, itu bukan. Macam mana sekarang sudah diamanahkan oleh Allah sebagai ulul amn. Macam mana tanggungjawab nak kita laksanakan mesti dibuat secara cepat. Kalau lambat, banyak lagi masalah akan timbul. Tahun hadapan dijangka seluruh dunia akan menghadapi satu situasi depression, kemerosotan ekonomi yang jauh lebih teruk daripada tahun ini. Dan Malaysia tidak terkecuali. Sebab itu saya kata yang penting pentadbiran kerajaan baru nanti bagi fokus. Dan tentu saya nak katakan antara fokus yang paling utama di sini ialah soal nak menyelamatkan rakyat yang sudah tertekan dengan masalah pendapatan yang sudah jatuh, tidak ada pekerjaan, harga barang yang melambung, inflasi yang begitu tinggi, ringgit yang sudah jatuh. Semua ini petanda-petanda yang tidak baik. Bagaimana kita nak menguruskan itu akan menjadi keutamaan kerajaan, insya-Allah, kalau kita menang kok dalam pilihan raya yang akan datang ini, insya-Allah. Sebab itulah bagi saya banyak lagi yang kita nak buat. Dan antara lain ialah soal perhatian pada anak-anak muda. Tadi wakil kita daripada anak muda telah menyebutkan tentang soal peluang pekerjaan. Kalau Kelantan bagaimana nak dibangunkan lebih pesat lagi. Industri mesti dibanyak ke sini. Pelaburan yang berjuta-juta mesti datang ke sini. Menyediakan dan melengkapkan infrastruktur. Sudah ada jalan-jalan lebuh raya. Mungkin ditambah lagi kemudahan-kemudahan yang lain supaya pelabur datang. Dan dengan pelaburan itu banyak peluang pekerjaan yang akan disediakan di Kelantan. Juga untuk generasi-generasi muda yang lain memerlukan kemudahan-kemudahan pendidikan yang telah pun diberitahu oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, kita akan tekankan soal itu. Tadi Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah sebutkan, waktu pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional kita tak ragu. Jemaah menteri yang pertama buat keputusan apa yang hak bagi negeri Kelantan. Royalti minyak kita bagi sepenuh-penuhnya. Tidak akan dipersoalkan lagi. Sebanyak 400 million, kalau tak silap saya, yang telah pun kita serahkan pada pihak kerajaan di Kelantan dalam 2 tahun, 2020 dan 2021. Kok dok menang kok tahun 2023 kita jalan terus. Mana yang dikatakan hak untuk Kelantan, kalau kata 5% royalti untuk Kelantan kita bagi penuh. Pasal Kelantan adalah sebahagian daripada kita Perikatan Nasional. Itu janji kita yang kita boleh laksanakan sekiranya kita mentadbirkan
negeri Kelantan selepas pilihan raya yang akan datang ini. Jadi saudara-saudara sekalian, saya tidak nak bercakap panjang, saya cuma ucapkan terima kasih. Banyak perkara lagi yang boleh kita selesaikan, cuma permohonan dan rayuan saya, tunai tanggungjawab untuk mengundi pada 19 hari bulan. Doa kita mudah-mudahan Perikatan Nasional PAS jadi Kelantan juga akan mencapai kemenangan yang besar dan berjaya membentuk kerajaan insya-Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.